Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. InsyaAllah hari ini saya akan sambung tentang ciri Al-Qawiyul Amin yang diungkapkan oleh seorang gadis. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Surah Al-Qasas ayat 26. Ya, ramai yang percaya bahawa gadis ini adalah puteri kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ayah beliau bukan Nabi Syuaib, sebab jarak antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu agak jauh. Wallahu alam, tapi itu bukan fokus utama kita. Tapi apa yang yang kita nak fokus ialah apa yang diungkapkan oleh gadis tersebut. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau akan ambil bekerja adalah orang yang mempunyai sifat al-qawiyu al-amin. Jadi mari kita telusuri kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan gadis ini. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa Nabi Musa telah tersalah membunuh seorang bangsa Firaun di Mesir, dan kerana orang itu bertelagah dengan kaumnya Bani Israel. Jadi Nabi Musa alaihissalam diminta tolong oleh kaumnya, dan beliau hendak menolong kaumnya, dan dengan tindakannya yang tak sengaja agak kasar sehingga menyebabkan orang Mesir itu mati, dan lalu beliau beliau takut akan dikenakan tindakan, lalu beliau melarikan diri dari Mesir. Ya, jadi beliau melarikan diri dari Mesir dengan berjalan kaki sehelai sepinggang sehingga akhirnya sampai di satu tempat yang Allah sebut Ma'amadian. Ya, walamma tawajjaha tilqa Ma'amadian. Dia sampai di Madian, ya, satu tempat bernama Madian. Jadi Madian ini terletaknya, dia lari dari Mesir. Madian ini berada di utara Jazirah Arab. Jazirah Arab, semenanjung Arab, ya, utara ke barat. Jadi menurut riwayat, beliau berlari tak berhenti-henti selama 8 hari. 8 hari, ya, daripada Mesir sampai ke Madian itu selama 8 hari, tak makan, tak minum, tak ada bekalan apa. Ya, sampai dikatakan perutnya dah rapat ke belakang, kempis sangat, ya. Kalau dia nak alah perut pun ambil daun kayu yang dia jumpa begitu saja, tak ada bekalan apa-apa. Jadi bayangkan, ya, perjalanan yang sudah 8 hari begitu penatnya. Beliau tiba di Madian itu dan berehat bersandar di sebatang pokok. Jadi dalam keadaan yang sangat penat, tak terurus kusuk masai, kita dapat bayangkanlah keadaan Nabi Musa ketika itu. Jadi sambil bersandar tu dia melihat sekumpulan manusia sedang memberi minum kepada haiwan binatang ternakan mereka, dan jauh daripada kumpulan itu terdapat 2 orang gadis yang sedang membela haiwan juga. Gadis ini dia nak bagi minum binatang ternakan dia ni, tapi dia tak boleh masuk dekat sebab orang ramai bersesak-sesak. Jadi dia akan tunggu orang beredar daripada situ baru dia boleh masuk. Jadi bayangkan, ya, Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan penat tu, dia heran tengok kenapa budak perempuan ni duduk jauh je, duduk orang kata seka binatang supaya jangan dekat ke situ. Jadi dia fikir, kan, kalau nak fikir, alah aku penat, lantak dia lah. Gadis tu dia tak kenal pun, bukan bangsa dia pun, ya, dia bangsa Israel. Orang Madian ini dikatakan orang Arab. Jadi tapi dia tak sampai hati tengok keadaan perempuan itu. Dia pergi tanya, ma khatubukuma, apa hal kamu ni? Jadi perempuan itu bagi tahulah, dia kata kami ni
kena jaga kambing sebab ayah kami ni dah tua, tak larat dah. Jadi terpaksalah kami yang ambil alih tugas ayah. Tapi nak masuk tempat orang ramai itu tak boleh, sesak-sesak. Jadi kami kena tunggu mereka balik dulu, meninggalkan tempat tu baru kami masuk. Jadi dua gadis ni dia selalu balik lambat lah sebab nak tunggu orang selesai dulu. Jadi Kak Musa tanpa teragak-ragak dia terus bantu. Dia bantu dua gadis ini untuk memberi minum kepada binatang ternakan gadis ini, dan gadis ini dapat pulang awal. Jadi lepas dia bagi minum, dia teruslah bersandar balik di bawah pokok tu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu akan kelemahannya. Dan dikata apa dalam doa dia kata apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maknanya dia mengaku nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya yang telah menyelamatkan dia daripada musuh, kemudian ialah masih menjaga keselamatan dirinya, tapi dia tetap mengadu bahawa dia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, min khairin faqir. Jadi gadis ini balik ke rumah dan ayahnya merasa hairan, kenapa balik awal hari ni? Lalu gadis ini ceritalah bahawa dia ditolong oleh seorang pemuda. Jadi dan ayahnya pun panggil, suruh pergi panggil pemuda itu. Jadi datanglah salah seorang daripada dua gadis tu panggil Nabi Musa. Jadi bila panggil Nabi Musa pergi, dia terus jamu makan. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia beradab, ya. Dia kata dia tolong tadi bukan mengharapkan upah. Jadi dia ingat orang jamu makan ni kerana nak upah dia tolong. Tapi yang ayah gadis ni dia kata bukan upah. Dia kata sebab adab kami, bila tetamu datang kami jamu. Jadi Nabi Musa pun dapatlah orang kata mengisi perutnya yang kosong beberapa hari itu. Jadi apa yang menarik di sini, ya, gadis ini mencadangkan terus kepada ayahnya supaya ambil Nabi Musa bekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi dia terus nampak ciri yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, iaitu seorang yang kuat dan amanah. Ya kuat maknanya dia mampu menolong orang yang lemah dalam keadaan dia sendiri kepenatan, keletihan, kelaparan tu, dan dia tolong dengan penuh amanah tanpa meminta bantuan, tanpa meminta upah. Dan bila datang pun orang nak jamu pun dia awalnya menolak sebab dia ingat ini adalah upah untuknya. Jadi dan dia orang kata tak ambil kesempatan ke atas gadis itu. Banyaklah nampak ciri-ciri amanah dan kekuatan yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Dan si ayah bukan sahaja orang kata apa, menerima cadangan puterinya untuk ambil bekerja, malah terus offer supaya berkahwin dengan salah seorang puterinya tu. Jadi apa yang kita dapat belajar di sini, fokusnya ialah kepada akhlak. Al-quwwah wal amanah, al-qawiyyu al-amin. Dia tak tanya pun dia ni dari mana, bangsa apa pula nak kahwin. Ini orang Bani, daripada mana dia ni, kita bangsa apa dan sebagainya. Orang asing ke apa, miskin, orang kata terhalau daripada negeri. Tak ada, kan? Dan kita tengok, ya, gadis itu berada di tempat nak beri minum tu, bangsa dia sendiri yang berebut-rebut bagi minum binatang masing-masing dan membiarkan gadis itu. Tapi yang datang tolong gadis itu adalah orang asing, Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu kita nak tengok, Quran mengajar kita supaya kita tidak menilai orang itu berdasarkan bangsa dan keturunannya, tapi kepada ciri yang ada padanya, sifat dan akhlak yang ada padanya. Itu yang sangat penting. Kenapa saya highlightkan poin ini? Sebab dalam suasana sekarang ramai orang yang suka membangkitkan tentang isu perkauman, menakut-nakutkan kita dengan kaum tertentu, seolah-olah bila nama kaum itu dia mesti jahat, kan? Jadi itu sangat bahaya. Jadi Islam tidak mengajar kita supaya menghukum seseorang itu berdasarkan bangsa atau keturunannya. Islam mengajar kita supaya melihat kepada akhlak yang ada padanya. Masya Allah, sangat cantik ajaran Islam ini. Tapi maknanya
dia diburukkan oleh kefahaman sebahagian umat Islam yang salah, yang tidak teliti dalam memahami ajaran Islam. Jadi pesanan saya, berhati-hati, jangan terpedaya dengan momokkan, memburuk-burukkan sesuatu bangsa tertentu kerana bangsa. Kerana bangsa. Tapi lihatlah manusia itu kepada akhlak dan amalnya, insya-Allah. Jadi itu yang diajar oleh Al-Quran kepada kita, umat Al-Quran. Sekian dulu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.